sallallahu sallam alaihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Bijahi Rasulillah nas'alhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Muhammadun nurullah yamhu kullal zalam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Anta syafi'una wa anta badrut tamam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Hawaita wasfal kamali ajma' ma la yuram. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa thawabih qala al habib Abdullah bin Alawi al Haddad rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa'lam dan ketahui olehmu anna man shalla ba'dal isya'i, ketahui olehmu akan bahawasanya barang siapa yang sembahyanglah ia barang siapa kemudian daripada isya' faqad qama minal laili, maka sesungguhnya telah benar-benar menghiduplah ia, berdiri semayanglah ia daripada malamnya. Jadi tak ada kira lah. Semaya kemudian daripada isyak tu sama ada semaya witir ke atau semaya sunat ba'diyah ke. Maka siapa dia yang semaya isyak kemudian dia semaya pula sunat kemudian daripada isyak,
Faqad qama minal laili, maka sesungguhnya telah bangunlah ia daripada malamnya. Wa qad kana ba'du salafi, dan sesungguhnya adalah sebahagian daripada ulama salafnya, orang-orang zaman salafun salih dulu, yusalli, sembahyang ia, wirdahu, akan wiridnya, min awalil laili, mula daripada awal malam. Tu ada juga salafun salih dulu, dia start semaya tu awal-awal malam saja dah. Nah, artinya bukan daripada akhir malam dah. Tu artinya lepas isyak ni tak start dah semaya. Kapak tak tidur. Tu mana gitu. Ada segak zaman salafun salih dulu, mereka ni jadikan wirid semaya malam tu mula daripada awal malam dah. Bukan di akhir malam dah. Bukan akhiril laili tidak, tapi awal malam ya start semaya dah. Siapalah tu akhir-akhir malam lah. Walakin, akan tetapi sungguh pun kata sebahagian salah tu ada orang panggil sembahyang akan wirid dia mula daripada awal malam. Walakin fil qiyami ba'dan naumi, akan tetapi pada bangun kemudian daripada tidur. Mana semaya malam kemudian daripada tidur dulu sekejap, kemudiannya dia pun bangun. Tu dia tidur sekejap ya. Kanu minal laili ma yahja'un. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Adalah mereka itu orang mukmin, daripada malamnya mereka tu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah orang mukmin ni sedikit daripada malamnya mereka tu tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan dengan waktu sahur tu mereka bangun istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidur dulu kemudiannya dia bangun pula untuk semaya. Irghamun lisyaitani, menghinalah ia, atau melemahlah ia akan syaitan. Tu walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitani, akan tetapinya pada bangun kemudian daripada tidur tu irghamun lisyaitani, ialah menghina ke akan syaitan. Wa mujahadatun li nafsi, dan mujahadah ke akan nafsu. Betul dah. Syaitan ingat kau kita tu tidur apa jik siapa tak bangun subuh, dia duk hore dah, tiba-tibanya bangun. Allah, berasa hina sungguh syaitannya. Tu dah. Jadi sebab tu kalau kita pukul je tu, koci orang panggil molek, pukul 4, pukul 5. Kopak lah moleknya, pukul 5 kat nak sahur dah. Kopak lah molek, kopak pukul 5 tu bangun semaya dulu. Tak bangun semaya tahajud pun tak ada hal lah. Bangun ambil semaya, baca Quran ke atau ngapa ke kalau kita pelajar ni. Tu tidur sekejap ya. Pukul 12 tidur je. 12.30 pukul 1 tidur je. Kau cijia wawa. Rapak lenga kat sini. Letak handphone tu kat lenga molek. Letak je kita koci tu kat lenga molek. Niat lalu dah, ya Allah aku nak bangun awal ni ya Allah. Minta tolong terbangunlah aku. Kalau aku tidur ni ya Allah. Jadi bila kita tidur tu syaitan sukalah. Ingat kata kita ni duk jamu nafsu, tidur sedap, rapak jik siapa ke subuh tak mayat boleh. Lagi bagus. Tiba-tibanya kita pun bangun. Tu kerana tu irghamun lisyaitani, menghinakan bagi syaitan. Begitu juga orang panggil bangun kemudian daripada tidur sekejap tu mujahadatul li nafsi. Tu mempenatkan akan nafsu kita. Lawan akan nafsu tu mujahadatul li nafsi itu. Orang panggil qalil, qalilun naumi, sedikit tidur. Dah. Kayak dulu apa dalam kitab Syarah Sawi tu, Syarah Kharidah Bahiyah tu. Arkanul mujahadati arba'atun, bermula rukun-rukun bagi mujahadah itu ada 4. Yang pertamanya ialah as-sahru. Iaitu jaga malam. Tu bangun semaya malam, bangun menghidupkan malam. Itu orang panggil antara rukun-rukun mujahadah. Tu as-sahru wal ju'u. Lagi apa? Wal uzlatu. Lagi was-sukutu. Dan diam. Itu qalil. Mana sikit cakap. Wa mujahadatul li nafsi, dan mujahadah ke akan diri nafsu kita tu. Lawan ke akan nafsu tu orang panggil. Apa? Bangun kemudian daripada tidur. Kalau tak tidur sterik tu, tu syaitan tak boleh nak apa lah, surrender dah lah.
Pas nafsu kita tu memang lawan sama-sama lah. Tapi takut kita tu tak larat. Maka tidur sekejap kemudian bangun tu, itu orang panggil lawankan nafsu. Wa sirrun ajibun, dan rahsia yang sangat pelik. Tu bangun kemudian daripada tidur tu nak bangun hidupkan malam, itu dia panggil sirrun ajibun. Apa? Rahsia yang sangat ajib, yang sangat pelik. Orang lain duduk tidur sedap. Nak sejuk pula. Kalau hujan, pas dekong pula. Oh, kau lagi sedap. Nyunyuk pula tilainya. Tiba-tiba boleh kita tinggal. Apa sejadah, semaya atau duk zikir, baca Quran, kau tafakkur, kau tak ada kira. Itu sirrun ajibun, rahsia yang sangat ajib, yang sangat pelik. Wa huwa, dan ia qiyam ba'dan naum ni, bangun di semaya kemudian daripada tidur sekejap malam ni, ialah at-tahajjudu, ila semaya tahajud. Tu semaya tahajud tu orang panggil semaya tahajud. Tu dia kata semaya tahajud nak tidur tu. Tidur kejap. Tapi kalau kita semaya straight mula daripada awal malam kita tak tidur, ya juga, tapi tidak tahajud. Orang panggil qiyamul lail lah. Jadi tahajud ni orang panggil ba'dan naum. Qiyam ba'dan naum. Begitulah. Bangun semaya tu kemudian boleh tidur. Tidur malam lah, tidur siang tak kita tahajud. Wa huwa, dan ia qiyam ba'dan naum ni, at-tahajjudu, ialah tahajud. Tahajud ni allazi amarallahu bihi, yang bermula tahajud ni telah menyuruh, memerintahlah oleh Allah Ta'ala bihi, dengan dia, dengan tahajud. Allah Ta'ala suruh dengan tahajud ni akan siapa? Rasulahu, akan rasulnya, Rasul Allah Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Allah Ta'ala suruh dengan tahajud akan rasul kita? Fi qawlihi, di dalam firmannya, firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Situ kat tu Al-Quran tu, wa qama molek. Wa minal laili, dan daripada malam tu, daripada sebahagian malam tu, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengan dia, dengan sebahagian daripada malam tu, nafilatan, sebagai sunat laka, bagi engkau. Itu. Tu jadi tahajud tu ada dalam Quran. Sabit dalam Quran. Walaupun Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umumnya al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi lah. Artinya kita pun diperintah juga dengan tahajud. Tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tu. Tu ayat Quran tu. Ya ayyuhal muzammil, hei yang berselimut, iaitu Nabi kita Muhammad SAW yang berselimut tu, al-muzammil. Qum, bangun. Qumil laila illa qalila, bangun semaya. Berdiri bangun semaya pada waktu malam tu, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dan umumnya kita pun diperintah juga sebagai nafilatan lak, sebagai sunat bagi engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ma'thuri, dan sabit dalam ma'thur, dalam asar. Dalam asar, ma'thur ni mana asar? Perkataan sahabat lah. Tu. Tapi kalau kira agak sahabat tu dia tak kata lah, melainkan dia dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak kata ni daripada Nabi. Tu terhenti riwayat tu daripada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang panggil mauquf. Terhenti kepada Nabi Muhammad, terhenti kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka hadis mauquf ni dipanggil ke asar, perkataan sahabat ke. Wa fil ma'suri, dan sabitlah dalam asar perkataan sahabat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'jibu, ajib ia, minal abdi, daripada hamba. Innallaha yu'jibu minal abdi, ajib ia Allah, minal abdi, daripada hamba, bila idza qama, apabila berdirilah ia hamba, an firashihi, daripada tempat hamparannya, yang ini tempat tidur dia lah, wa baina ahlihi,
Tu dan di antara keluarganya. Bangun-bangun tu qama ila salatihi. Bangun-bangun berdiri tu ila salatihi, kepada sembahyangnya, sembahyang abdi tadi. Tu jadi Allah Taala tu ajib daripada hamba tu apabila bangunlah oleh hamba, meninggalkan tempat anil matruk lah, meninggalkan daripada tempat hamparan tidur dia dan meninggalkan di antara ahli keluarga dia yang sedang tidur. Bangun pergi ke mana? Kalau setakat kita jambe tak ada doa ajib mana. Kalau orang sakit perut nak kecing alai biasa dia bangun enggak. Nyedak bangun ila salatihi, kepada sembahyangnya. Itu. Wa yubahi bihi, dan berbangga-banggalah siapa Allah Taala bihi, dengan dia, dengan hamba, malaikatahu, akan para-para malaikatnya Allah. Wa yuqbilu alaihi, dan berhadaplah Allah Taala alaihi, di atasnya hamba, alaihi alal abdi, biwajhihil karimi, ay bi rahmatil karimi, dengan rahmat Allah Taala yang maha mulia. Tu jadi Allah Taala bagi rahmat yang khusus. Rahmatun khasatun, rahmat yang khusus pada hamba yang bangun bertahajud malam. Tu Allah Ta'ala ajib, Allah Ta'ala bangga dengan dia tu akan malaikat-malaikatnya, dan Allah Ta'ala berhadap di atas dia dengan rahmat yang khusus yang mulia kepada hamba yang bangun semaya tahajud. Habis. Kemudian katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, akan bahawa sesungguhnya, yaqbahu min talibil akhirati, yaqbuhu min talibil akhirati, dikira keji daripada orang yang mencarikan akan akhirat, alla yakuna, oleh bahawa tidak bangun, tidak adalah lahu baginya, bagi talibil akhirah, bagi orang yang mencari ke akan akhirat ni. Dia kata dia ni nak cari akhirat, awak ni cari gapo hidup di dunia, saya nak cari akhirat, nak cari syurga, nak cari pahala, nak cari redha Allah. Ada. Tiba-tibanya tu la yakuna lahu qiyamun bil laili, tidak ada baginya, bagi talibil akhirah tu bangun berdiri malam. Dikira keji tu. Tahu, kena tahu itu. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu, akan bahawa sesungguhnya, yakbuhu min talibil akhirati, dikejikan, dibila kejikan daripada orang yang mencari ke akhirat ni, alla yakuna lahu qiyamun bil laili, oleh bahawa tidak adalah baginya, bagi talibil akhirat, bangun semaya malam. Tu dia mengaku dia tu talibul akhirah. Orang yang mencari ke akhirat, tiba-tiba tak bangun semaya malam. Keji ni orang ni. Tu dakwa saja je dia ni talibil akhirah ni. Tu tengok. Tu. Kaifa, betapa tidak dibila keji, wal muridu, bermula orang yang berkehendak pada Allah Taala ni, la yazalu, senantiasa lah ia, taliban, akan mencarikan limazidi, bagi pertambahan. Memang murid orang yang menghendaki Allah Taala ni, la yazalu taliban limazidi, senantiasalah ia tu akan jadi orang yang mencari ke pertambahan di sisi Allah. Muta'arridan lin nafahati, dan senantiasalah dia ni melentangkan diri dia, membentangkan diri dia, lin nafahati, bagi perkara-perkara yang nafahat, halu-halu, seni-seni yang dianugerahkan daripada Allah, ala dawamil awqati, di atas berkekalan oleh segala waktu-waktu. Orang yang mengaku kata dia ni nak cari Allah, murid, nak kepada Allah, senantiasa akan jadi orang yang mencarilah ia bagi pertambahan di sisi Allah Ta'ala. Muta'arridan lin nafahati, dan melentangkan diri dia tu bagi apa? Tu. Apa dia tu? Aku tu tu. Muta'arridan lin nafahati, dan melentangkan diri dia tu bagi perkara anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang bahasa nafahat, yang bahasa halus, yang bahasa tak dipahami oleh orang biasa-biasa. Ala dawamil awqati, di atas berkekalan segala waktu-waktu.
Maka tiba-tibanya dia mengaku kata dia ni menututi akhirat, tak bangun, tak cari orang panggil pertambahan lebih di sisi Allah, dan tidak melentarkan diri dia tu untuk terima anugerah-anugerah Allah Ta'ala hak pasal halus-halus di atas segala berkekalan waktu-waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili, sesungguhnya pada malam itu, la sa'atan, ada satu saat, satu masa, tu la yuwafiquha, tidak muwafaqahlah akan dia, akan satu saat masa tadi itu, abdun, oleh seorang hamba muslimun yang muslim, yas'alullaha, meminta ia hamba yang muslim tu akan Allah Ta'ala, minta gapo akan Allah Ta'ala, khairan, akan kebaikan, min amrid dunya wal akhirati, daripada urusan dunia dan akhirat. Tidaklah seorang hamba tu muwafaqah pada waktu tersebut, ia minta akan Allah Ta'ala kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan memberilah ia Allah Ta'ala kepadanya, kepada hamba tadi. Nak yakin itu Nabi sendiri ayat ni. Bahawasanya ada pada waktu malam ni satu saat. Satu saat mana? Satu saat yang tidak muwafaqah lah akan satu saat tadi oleh seorang hamba Allah yang muslim, yang meminta ia akan Allah akan kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah Ta'ala berikan permintaan dia tu kepada orang yang minta tadi. Tu. Jadi kalau kita ni benar ngaji ni kalau kita pelajar ni, jadi kita benar ngaji, payah nak faham. Tu. Maka kalau bolehnya jangan tidur malam. Lagu mana tidur malam? Buat gapo, main game. Tak ada hijau ada tu. Lepas tu berdoa. Sebab kita tak tahu saat mana hak dimaksudkan. La yuwafiquha abdun muslimun. Nabi sendiri kata, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya pada malam itu adanya satu malam, satu saat. Bukan satu malam, satu saat. Satu masa. Kita tak tahu masa tu masa mana, pukul 4 ke, pukul 3 ke. Jadi boleh jadi belaka tu saat mana-mana tu. Jadi kalau seorang tu nak sungguh apa hak dia nak, maka dia tak tidur malam. Lepas tu dia berdoa, tu ya Allah, berilah aku faham agama ya Allah, berilah aku faham cerah dada aku nak mengaji agama ya Allah. Ya Allah, berilah faham ya Allah, ya Allah. Pak, tiba-tibanya kena ke saat tu. Tu la yuwafiquha abdun muslimun, tidak muwafaqahlah akan saat tersebut oleh seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, memintalah ia akan Allah Ta'ala tu akan kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan memberilah ia Allah kepadanya, kepada hamba tersebut. Pasti. Tetapi jangan pula lepas tu tak ngaji pakai bila tahu tak Tuhan nak uji tak ada dok peh-peh lagi ngaji. Usaha kena usahalah, doa tu minta dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kali nak uji. Tu ya akan berilah siapa masa dia tu. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Minta dah semalam aku tak tidur duk berdoa. Lepas tu tak dapat-dapat pun dok tak faham situ ngaji nahwu, ngaji sorak ke apa. Itu malah dah ngaji. Adi tu. Kena usahalah. Lepas tu kena rajin ngaji, kena rajin ngapa, kena rajin telaah, kena rajin orang panggil murajaah ke apa semua. Mudah-mudahannya Allah Ta'ala beri. Pak, dia dah buka, dia Tuhan buka habis ni, nampak habis. Tak ada selindung lah. Senang faham ke apa semua sekali ilmu kita mengaji tu. Wadzalika, dan bermula demikian itu. Ini hadis lagi ni. Wadzalika, dan bermula demikian itu. Demikian mana? La sa'ah tu. Saat yang tidak muwafaqah lah akan dia saat oleh hamba yang muslim, yang meminta ia hamba muslim akan Allah Ta'ala akan kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah Ta'ala berikan kepada dia tu saat tersebut, bukan sekali, kullalailatin, pada tiap-tiap daripada malam. Tiap-tiap malam tersuruh bimbang, tiap-tiap malam tu ada satu saat tersebut.
Kita yakin ke tak yakin lah. Nah. Tu kita buat ke tak buat, yakin ke tak yakin. Nah, kalau kita yakin, mudah-mudahan Allah Taala bagi sungguh apa hak kita minta dengan Allah Taala, hak kita kandak tu. Nah. B. Akhrajahu, mengeluarlah akan dia ini hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Ni hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim ni. Baik. Tapi orang lain ni tak berahilah. Nah. Dia tak berahi nak beramal kalau hak sahih ni dia nak pelik-pelik. Nah. Tak ada orang buat. Nah. Ayat pelik-pelik, amalan pelik-pelik dia berahi. Nah. Kalau hak Nabi ajar ni Sahih Muslim je. Dia tak berahi mana. Dia nak cari hak pelik-pelik juga. Jadi hak lebih daripada hak Nabi royak lagi hak dia nak. Berat gitu. Nah. Hak ni hak Nabi royak ni hak lebih sekali. Buat amal hak lain. Hak lain kita buat amal juga. Bukan kita lekeh dah. Tapi hak Nabi lah nombor satu sekalinya. Nah. Habis. Wa fi ba'di kutubillahil millah. Wa no kutubillah al-millah. Kitab apa tu lah? Al-Millah. Bukan? Apa? Kitab Munazzalah. Tu betul dah. Munazzalati. Wa fi ba'di, dan di dalam sebahagian kutubillahil munazzilati boleh? Kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan, dalam sebahagian kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan ada termaktubnya bunyi lagu mana? Ni benda hak termaktub. Kadzaba, telah dustalah, man yadda'i, mereka yang mendakwalah ia mahabbati, cinta akan aku. Tu. Telah dustalah mereka yang mendakwakan cinta kepada aku, Tuhan kata. Kita ni wajib kena mengaku kata kita cinta ke Tuhan. Orang panggil mahabbah ammah itulah. Kalau kita tanya, mu cinta tak kepada Allah? Dok dek siap pun kafir. Untuk orang panggil syarat apa? Kamalul iman tu, syarat bukan syarat apa? Syarat sah iman tu. Nah, mahabbah ammah tu syarat nak sahkan iman kena mahabbah. Mahabbah ammah, khasyah ammah. Nah, tu takut secara umum. Nah, mahabbah secara umum. Nah, tapi benar-benar ada kita takut, benar-benar kalau kita cinta, tu mahabbah khassah pula lah, khasyah khassah lah pula. Kalau gitu orang yang mahabbah ammah macam kita ni, orang tanya, mu cinta tak ke Tuhan? Wajib kena jawab, saya cinta ke Tuhan. Tiba-tibanya dakwa kata diri cinta ke Tuhan. Kadzaba, telah dusta lah. Man yadda'i mahabbati, mereka yang mendakwalah ia man tu akan cinta akan daku. Tuhan kata dusta ni. Bila tu? Wa idza, padahal apabila jannal lailu, jauh dah orang panggil oleh malam, nama anni, tidur dia daripada aku. Ni. Tu dusta ni, orang yang mengaku kata cinta kepada Allah, tiba-tiba jauh-jauh daripada malam, tidur dia daripada aku. Mana tak bangun semaya, tak bangun zikir, tak bangun baca Quran. Tu ada lagi kitab-kitab dulunya bunyi lagu ni. Tuhan kata, telah dustalah mereka yang mendakwalah ia mereka tu akan cinta akan daku, padahal apabila jauh oleh malam, nama anni, tidur dia daripada aku. Lalu Tuhan kata lagi, alaisa kullu muhibbin, bukankah tiap-tiap mereka pencinta itu? Itu. Alaisa kullu muhibbin, bukankah adakah tidak, ataupun bukankah kullu muhibbin, tiap-tiap pencinta itu, yuhibbul khalwata, cinta ia akan bersunyi sepi, bihabibihi, dengan kekasihnya, kekasih muhib tadi tu. Tu betul tak? Kau tak biasa kasih buatmu? Tak biasa kasih? Pergi tak biasa lagi? Nyanyi lagu jiwa jerit tu, itu. Nanti kasih pun tahulah. Orang kasih ni suka dengan kasih dia bersunyi-sunyi. Betul tak?
Tu hak kena tangkap keluar jelah tu. Ni. Tu cinta nafsu lah tu, syaitan tu kan. Tapi nak buat tasbihnya apa? Ya, kalau orang tu dakwa kata dia cinta kepada Allah, maka dia kena bangun berkhulwat dengan Allah Taala, apa? Bersunyi sepi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ni khulwat ni jadi hak tak comel jadi dah ni. Padahal khulwah ni hijai orang-orang wali dulu. Nabi berkhulwah di Gua Hira, berkhulwah, bertahannuts, berkhulwah, bersunyi diri dia panggil, berkeseorangan diri dengan Allah. Tu yang panggil khulwah, seorang diri. Kalau ada seorang lagi, kita tak panggil khulwah dah tu, tak panggil seorang diri dah tu. Sebab apa? Kalau ada seorang lagi hak tina pula. Nak bukan bini kita dah tu, bukan dua, dah tiga. So lagi syaitan tu. Sebab tu bukan kalau buat berita jangan kata tangkap khulwat. Mana tu? Tangkap bertiga. Ni. Bertiga mana seekor lagi? Syaitan duduk tengah-tengah. Itu lah. Tu hak betulnya. Tu. Ya hak sebenar khulwah ni seorang diri. Nah, jadi Tuhan katanya, dusta orang yang mendakwakan cinta pada aku, apabila jauhlah oleh malam, tidur dia daripada aku. Kenapa? Karena bukankah tiap-tiap kekasih itu suka cinta dia akan bersunyi diri dengan kekasihnya? Memang. Orang gawe, orang kasih suka berdua-dua duduk dengan kasih dia, duduk tepek, duduk kecek gapo, duduk buat sepuiti hayat sastera gapo yoya-yoya duduk kecek. Tu. Maka orang tu dia kasih pada Allah Taala, pasti dia akan bangun berkhulwah dengan Allah Taala. Dalam semaya ke lah. Zikir, khulwah, baca Quran, apa semua sekali tu. Itu tanda kata orang tu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semata-mata dakwa saja. Kalau dakwa saja cinta tapi tak bangun berkhulwah dengan Allah Taala, artinya orang ni seolah-olahnya Allah Taala kata kazabta, mubohong. Kazabtum, kalian semua ni bohong kata cinta kepada aku. Itu. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati, dan telah berkatalah oleh Syekh, wa qala Syekhu, dan telah berkatalah oleh Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati, Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati rahimahullahu ta'ala, merahmatilah akan dia Syekh Ismail bin Ibrahim al-Jabrati. Dia kata mana? Tu kata mana tu? Jumi'ul khair atau jama'al khairu kulluhu, telah menghipunglah oleh kebaikan tu kulluhu, semuanya sekali, fil laili, pada malam. Tu telah menghipunglah oleh kebaikan tu semua sekalinya kebaikan, fil laili, pada waktu malam. Malam-malam ni sebenarnya ada orang panggil perhimpunan segala kebaikan. Kebaikan-kebaikan ni banyak Allah Ta'ala beri kepada waktu malam. Tengok Isra' Mi'raj bila? Siang ke malam? Siang ke malam Isra' Mi'raj? Malam. Tu peristiwa besar tu malam. Malam Qadar. Malam ke siang? Malam dah, nama dah malam Qadar. Cuma orang kita ni malam Lailatul Qadar, 2 kali malam dah. Bila malam Lailatul Qadar? Malam tu malam dah, Lailatul pun malam lagi. Qadar tu Qadar dah sini. Malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar. Banyak kali malam dia. Malam Qadar ni sekali ya. Bila malam Qadar? Siang ke malam? Malam. Jadi malam ni banyak, katanya Syekh Ismail al-Jabruti ni, dia kata telah menghipunglah oleh kebaikan tu semuanya sekali kebaikan pada waktu malam. Tu mu tengoklah, banyak waktu malam tu kebaikan Allah Taala hipung. Allah Taala pun menurunkan rahmat yang khusus pada waktu malam. Betul tak? Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya, turun oleh Tuhan kita pada tiap-tiap malam, pada malam ke langit dunia. Turun Tuhan kita, bukan turun gitu dah, maknanya turun rahmat Tuhan kita tu. Bila? Fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam juga. Jadi katanya Syekh Ismail Jabruti,
Telah menghipunglah oleh kebaikan semuanya sekali kebaikan itu fil laili, pada waktu malam. Wa ma uqida, dan tidaklah diangkat liwaliyin, bagi wali tu wilayatun, oleh kewalian dia, illa bil laili, melainkan pada waktu malam. Seorang wali tu diangkat menjadi wali pun oleh Allah Ta'ala pada waktu malam. Tapi seorang wali tu dia sendiri pun tak tahu dia wali. Tu. Dia sendiri pun tak tahu dia wali. Bahkan nak tahu wali ni lah paling lebih payahnya daripada nak kenal Allah. Kerana Allah punya bagai-bagai alamat tanda, tetapi waliullah tidak ada satu alamat dan satu tanda. Tu sebab apa? Supaya kita ni manusia sangka baik dengan hamba-hamba Allah. Kerana kita tak tahu siapakah waliullah. Kalau kita suka jahat dengan hamba Allah, tiba-tiba hamba Allah tu waliullah, maka kita buat musuh dengan dia, maka Allah Ta'ala isytihar peperangan dengan kita. Itu adalah hadis. Apa tu? Hadis kursi tu. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Itu. Barang siapa yang membuat seteru dengan wali aku, maka aku izinkan akan orang tersebut tu jadi musuh, perang dengan dia. Faqad azantuhu bil harbi, maka aku izinkan akan dia tu dengan peperangan. Tu Tuhan isytihar, orang panggil perang dengan dia. Maka siapa wali kita pun tak tahu. Nabi kata inna awliyai, sesungguhnya wali-wali aku ni, apa dah hadis tu sebut, kanu yuttaquna man kanu wa haitsu kanu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertakwa kepada Allah, man kanu wa haitsu kanu, siapa pun ada ia dan di mana saja dia berada, tak ada kira bangsa apa dia, tak ada kira. Yang penting dia bertakwa pada Allah. Mana duduk di tangga buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah. Tu wali tu. Tu tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh, baik zahir atau batin, dia menghadapi buat. Tiap-tiap perkara hak Tuhan tegah, sama ada perkara tu zahir atau batin, maka dia tinggal, atau dia terbuat, terus dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu kerana awliya ni mahfuz. Tak ada awliya buat dosa tu dia tarik buat pula banyak tak ada. Wali ni kalau buat dosa pun terus dia taubat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah apa nama cerita tu, Abdullah Fasik dia panggil. Kalau tak silap, cerita Abdullah Fasik. Yang saya dengar, Abdullah Fasik. Saya dengar dia. Dia ni kalau tak silapnya sama Sayyidina Musa dah. Sama Nabi Musa. Abdullah Fasik ni, siapa orang gelar dia Fasik, Abdullah Fasik. Orang Fasik. Nak kerja dosa. Maka saat dia mati ni, oleh kerana jahatnya dia, pasiknya dia, orang kampung ni pakak beci ke dia ni. Beci sungguh-sungguh. Tu bila beci sungguh-sungguh tu, mayit dia tu, jenazah dia tu, tak ada seorang habuk orang kampung sanggup nak tajhiz. Tak ada seorang habuk orang kampung sanggup nak urus jenazah dia. Hingga bang busuk tu orang kampung heret kaki tu dilepar di zibalah tu, di tu sapuh, lepar gitu di tu sapuh. Kemudiannya Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa. Tak silap cerita. Allah Ta'ala turun wahyu ke Nabi Musa. Hei Musa, mugi ke kampung sekian-sekian ni, mugi tolong urus ke jenazah waliyum min awliyai, satu orang wali daripada wali-wali aku. Pelik. Kena Musa pergi ke kampung tu, Nabi Musa tanya, ada orang nama Abdullah gini mati. Kampung kata kenal sangat itu yang Nabi Allah, jahat tu, fasik tu. Pasal apa ya Nabi Allah? Mu tanya lagu tu. Nabi Musa cerita, kata wahyu turun suruh aku pergi urus jenazah tersebut kerana dia tu satu orang wali daripada wali-wali Allah. Sudah. Kejut orang kampung. Tu orang kampung tunjuk tu. Tu mayat dia duduk tu siapa? Tu siapa tu? Tu maka apabila
Nabi Musa tu urus jenazah apa semua. Lalu Nabi Musa tanya Tuhan, kenapa? Orang lagu ni padahal orang kampung kata dia jahat, dia fasik. Tiba-tiba munya suruh aku ni urus jenazah dia. Mu kata dia tu wali daripada wali-wali mu. Lalu ceritanya, pendek ceritanya, Allah Ta'ala kata memang dia fasik, betul sungguh. Orang kampung kata dia jahat tu betul sungguh. Orang kampung kata dia fasik tu betul sungguh. Tetapi ada 3 perkara hak dia senantiasa munajat dengan aku. Tak silap ada 3 perkara. Pertamanya, sama-sama dia ayat kata bahawasanya tu dia buat kerja dosa ni, hal keadaan dia benci kepada dosa hak dia buat. Satu. Kemudian yang keduanya, tu walaupun dia duduk dengan orang jahat-jahat, engkau dia orang jahat, orang fasik, dia duduk dengan orang-orang fasik, tapi hati dia tu lebih suka dan kasih kepada orang-orang soleh, orang-orang juru. Sehingga kalau ada makanan, kau gapo duit, kau gapo, dia akan ke orang soleh dulu, berbanding pergi belanja saing-saing dia hak sama fasik dengan dia. Kata ni. Tu kalau dia boleh gaji kau kan, dia cari orang tok guru dulu, mana pondok tu kau tok guru ni, dia duit dulu kau tok orang soleh. Bagi tinggal barulah enjoy, jom disco, ye. Kata ni. Tu lagu tu. Tu yang dua, yang kedua, yang ketiganya berapa tak ingat dah dia. Yang ketiganya, dia percaya dengan rahmat aku ni, kata Tuhan, lebih luas daripada kemarahan aku. Tu tak silapnya 3 perkara tu yang menyebabkan Allah Ta'ala tu apung dosa-dosa dia. Ada Allah Ta'ala masukkan dia tu satu wali daripada waliullah. Itu cerita Abdullah Fasik kalau tak silap. Tu nak cerita kata ada alamat tak waliullah? Ada tak? Ada alamat tak? Tak ada. Orang kampung tu benci. Orang kampung tak suruh jenazah. Lepas tu siapa teruk? Lebih teruk pada babi ya. Lebih teruk ada anjing bangkai lagi. Kucing mampu kita tanah. Betul tak? Kucing mampu kita tanah. Orang fasik ni, siapa orang kampung benci lepas tu siapa? Busuk sangat dah bang rumah lalu ke depan. Busuk bang. Heret-heret dengan kaki. Lepas tu siapa? Ada tanda tak? Tak ada tanda waliullah. Tapi tiba-tiba Tuhan kata ni seorang waliyum min awliyai. Salah seorang wali daripada wali-waliullah. Tak ada tanda sebab tu orang kampung tak tahu. Dia Tuhan tak menyalahkan orang kampung, betul. Nabi Musa kata, bagaimana ni? Hei Tuhan, musuh aku urus jenazah yang mana orang kampung sini semua menyaksikan dia ni orang jahat, orang fasik. Tuhan kata mana? Betul sungguh gapo orang kampung ya? Tak salah dah, memang fasik sungguh, memang jahat sungguh. Tapi dia tu waliyum min awliyai. Dia Tuhan akan hendak jadi. Tu. Sebab tu kita tu tak boleh nak sangka buruk dengan mana-mana hamba Allah. Dah. Maka waktu malam juga katanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabruti, wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil laili, dan tidak diakadkan bagi seorang wali itu oleh kewaliannya melainkan dengan waktu malam. Jadi wali malam ni waktu yang sangat lebih. Wa qala sayyidil Aidrus, dan telah berkatalah sayyidi tuanku Al-Aidrusuh, yang diberi lakak dengan gelaran Al-Aidrus, Abdullah bin Abi Bakrin. Abdullah bin Abi Bakrin. Gapo Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus kata, man arada as-safa ar-rabbaniyah, barang siapa yang menghendakilah ia barang siapa as-safa ar-rabbaniyah, akan kesucian yang dibangsakan pada Tuhan. Dia nak orang panggil bersih jiwa roh dia tu yang bahasa ketuhanan, bersih diri dia daripada segala perkara-perkara yang dicela oleh Allah Ta'ala, bahkan tidak ada dalam jiwa dia tu masih wallah aghyar akdar masih wallah. Barang siapa yang nak lagu tu, fa'alaihi, maka wajiblah di atasnya man barang siapa bil inkisari ay qalbi, dengan pecahlah hatinya, maknanya pecahlah jiwanya, fi jawfil laili, pada waktu malam. Pada waktu malam dia bangun tu, hendaklah dia tu menangis dengan Tuhan. Pecahkan jiwa dia, pecahkan hati dia. Kalau boleh mengalir air mata kalau ingat pada segala dosa-dosa dia. Kalau orang tu mengkali di atas perbuatan lagu ni, mudah-mudahannya Allah Ta'ala membersihkan jiwa dia. Tu. Tengok. Tu habis.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata tu. Yang ngalang aja. Kalau dia ngalang saja tu kita gugur dah. Yanzilullahu. Kita saya ni banyak jatuh ni. Yallah. Jadi ya dengan la. Yanzilullahu. Turunlah oleh Allah Ta'ala kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, ilas sama'id dunia, pada langit dunia. Turun tu bukan turun dengan mana daripada atas ke bawah, bukan. Tu orang tak faham lah tu. Turun zat tu. Ada juga satu orang panggil Maulana tu. Dia kata Tuhan turun. Tuhan turun sungguh. Tuhan turun sungguh. Lepas tu bila hidup atas harah? Tika itu turun hidup atas harah. Pelik. Sedap je jawab. Tika itu turun hidup atas harah. Lepas tu bila dia turun? Bila dia turun tak ada lah atas harah dia turun. Lepas tu bila dia naik? Bila dia naik. Siap mu. Pas malam ni bukan sepanjang hari tu nak sebutir bumi ni sekaligus malam. Tu. Kalau kita buat mari dengan akal, dia kata jangan guna akal. Guna akal jadi gila ayat dia. Buat akal jadi gila apa? Tuhan suruh afala ta'qilun puikim ada kepala otak akal tu Tuhan wi afala tatafakkaru. Tengoklah. Dunia ni bukan sekaligus malam satu masa. Bahkan tempat kita ni malam, tempat lain tak malam lagi, ni duduk tengah siang lagi. Lepas tu kalau kita kata ini malam, habis sini malam, ni pun malam. Lepas tu Tuhan turun, tak naik Tuhan gitu. Ini tak betul tu kalau orang faham lagu tu hadis ni. Imam Malik kata yanzilullah ay yanzilu rahmatullahi. Tu turun oleh Allah Ta'ala ini, turun oleh rahmat daripada Allah. Rahmat ke apa? Rahmatun khasatun, rahmat yang khusus. Bagi siapa rahmat yang khusus tu? Bagi orang yang bangun semaya malam, dia akan dapat rahmat ni. Tu dah. Kalau orang tak bangun, dia tak rasa lah rahmat ni. Pemberian Allah Ta'ala secara khusus ni tak akan dapat rasa kalau dia tak bangun semaya. Dia tak bangun malam. Itu. Orang yang bangun je, dia akan dapat kecak rasa nikmat rahmat Allah Ta'ala. Nikmat khasah, rahmat khasah ya Allah Ta'ala bagi orang yang bangun malam. Itu mana yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Turun oleh Allah, yang ini turun oleh rahmat daripada Allah pada tiap-tiap malam ila sama'id dunya, pada langit dunia. Bila tu? Hina yabqa, ketika mana tinggal kekal lagi lah sulusul laili, sepertiga malam, sepertiga daripada malam al-akhiri, yang akhir. Hina yabqa sulusul lailil akhiri, gitu dah. Ketika mana tinggal kekal lah oleh sepertiga daripada malam yang akhir. Jadi malam tu dibahagi ketiga. Bahagian yang terakhir daripada sepertiga malam, maka ketika tu rahmat Allah yang khusus turun. Kita kata malam ni bagi tiga. Tu maka pukul 3 tu atau pukul 4 tu, pukul 3 ke pukul 4, siapa kau dekat dengan fajar nak terbit tu orang panggil yang terakhir daripada sepertiga malam. Sepertiga malam. Kita kata daripada maghrib sampai ke isyak tu awal malam. Daripada lepas isyak sampailah pukul 2 pagi ke 3 pagi tu tengah malam. Lepas tu pukul 3 sampai ke rapat dekat fajar nak naik dah tu. Itu panggil terakhir daripada 3 malam yang dibahagi tadi. Itu. Jadi pukul 3, pukul 4, pukul 5 ya dah tu bangun. Ketika tu ada rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka katalah yang berkata. Malaikat yang berkata boleh jadi, atau Allah Ta'ala sendiri yang firman pun boleh jadi ni. Tu Allah Ta'ala kata mana, atau malaikat seru lagu mana, hal min da'in. Allah Ta'ala sendiri ni. Fayaqulu, maka firman Allah Ta'ala, hal min da'in, adakah daripada mereka yang mendoa, yang meminta apa-apa daripada Allah, fa astajibalahu, maka aku perkenankan baginya, bagi da'in yang meminta tadi.
Ada tak siapa-siapa hak berdoa nak gapo-gapo, aku nak kenal ni. Nah, aku nak kubur ni. Aku nak ijabah kau orang panggil doa dia ni. Hal min mustaghfirin, dan adakah lagi daripada mereka yang meminta keampunan? Fa aghfir lahu, maka aku ampunkan baginya, bagi mustaghfir tadi yang meminta keampunan daripada aku. Hal min sa'ilin, dan adakah sesiapa daripada mereka yang meminta-minta? Tu sa'il ni mana minta hak bahasa dunia ni terus. Bahasa mata benda ni. Kalau da'i tadi tu minta umum, sama ada hak dunia atau akhirat. Nah, dia tak ada orang panggil khusus. Apa orang hak nak minta dengan khusus, ya Allah, aku nak siapkan pondok aku, ya Allah. Ya Allah, aku nak siapkan masjid. Tu contoh. Ya khusus itu sa'il tu. Orang minta-minta. Nah, tu orang panggil minta mata dulu, mata benda lalu. Hal min sa'ilai, adakah daripada siapa yang meminta akan mata dunia ni? Fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan dunia ni akan dia. Hal min ta'ibin, adakah daripada siapa yang bertaubat padaku? Fa'atuba alaihi, maka aku perkenankan taubat di atasnya, aku terima taubat di atasnya. Sampai bila Allah Ta'ala firman lagu tu? Tiap-tiap daripada sepertiga malam yang terakhir tu. Tiap-tiap daripada sulusul lailil akhir tadi, sepertiga malam yang akhir tu. Hatta, hingga mana Allah Ta'ala firman? Hatta yatlu'al fajru, sehingga terbitlah oleh fajar, sehingga subuh. Sampai subuh tu duduk seru. Siapa hak berdoa aku nak kenal, siapa hak minta apung aku nak apung. Siapa hak minta dunia aku nak ui dunia ke dia. Siapa hak taubat aku nak terima taubat dia. Sampai bila Tuhan firman lagu tu? Hatta yatlu'al fajru, sehingga terbitlah oleh fajar. Walau lam yarid, habis itulah. Habis itu. Titik situ dulu. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walau lam yarid, dan jikalau tidak datang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hassi ala qiyamil laili, pada menyungguhkan di atas bangun semaya malam. Kalau tidak warid di dalam tidak warid dalam hadis Nabi pada menyungguhkan kita ni di atas bangun semaya malam, ghairu hadzal hadisi, yang lain daripada ini hadis. Nah, hadis mana? Yanzilullahu kullailatin ila akhir tadi. Kalau tak ada dah hadis lain melainkan hadis nisa, lakafa, tu jawab bagi lau, nescaya memada, ai lakafa bihadzal hadisi, nescaya memadalah dengan ini hadis. Cukup dah. Hadis ni pun cukup dah. Tak payah marilah hadis-hadis lain nak cerita tentang kelebihan bangun semaya malam. Hanya ada hadis nisa cukup dah untuk menyatakan bahawasanya bangun semaya malam itu sangatlah lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wal kitabu was sunnatu, dan bermula Al-Quran dan hadis ni tafihani, memenuh-menuh, meliputi, memenuh-menuhlah kedua-duanya, meliputilah kedua-duanya bitarghibi, dengan mentarghib, mempergemarkan fihi fi qiyamil laili, padanya pada bangun semaya malam. Al-Quran dan hadis kalau kita baca, jangan kata sunni je hadisnya. Banyak Quran pun ada, banyak hadis pun tak sedap ayat lah. Tafihani, meliputi kedua-duanya, memenuhi kedua-duanya Quran dan hadis bitarghibi fihi, dengan mempergemarkan padanya pada bangun semaya malam. Wal hassi alaihi, ni atas pada targhib. Wal kitabu was sunnatu, dan bermula Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tafihani, memenuh-menuh, meliputilah kedua-duanya bil hassi alaihi, dengan menyungguhkan kita ni di atas qiyamil laili. Habis itu. Walil arifina billahi fil qiyami bil laili manazilatun syarifatun wa azwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi minallahi ta'ala. Walil arifi, wal arifin, kau walil arifin tu wali lah. Walil arifina, dan sabiklah bagi orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, mengenal dengan Allah Ta'ala tu sebagai kenal yang meliputi haibah di hati dia, ma'rifah yang khasah dengan Allah Ta'ala.
sabit bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan kenal yang makrifah yang khasah. Fil qiyami, pada bangun semaya, bil laili, pada waktu malam, manazilatun syarifatun, beberapa pangkat-pangkat yang mulia, wa azwaqun latifatun, dan beberapa kecapan-kecapan di batin hati yang basah halus, yajidunaha, mendapatilah mereka itu wali-wali arif billah tu akan dia, akan segala manazil dan segala azwaq yang latifah tu fi qulubihim, di dalam jantung hati-hati mereka itu arif billah. Tu gapo dia manazil dan azwaqul latifah tadi, pangkat-pangkat yang syarifah, manazilah syarifah, wa azwaq latifah tadi tu, pangkat-pangkat yang mulia dan kecapan-kecapan batin yang basah luh tu, min naimil qurbi, daripada nikmat-nikmat berhampiran hati minallah, daripada Allah Taala. Hati tu dekat dengan Allah Taala tu orang panggil beberapa pangkat-pangkat yang mulia dan kecapan-kecapan batin hati yang basah luh, mereka dapatkan di dalam hati mereka, iaitu bila pada masa mereka bangun semaya malam. Walazzatil unsi, atau berkata al-qurbi tadi ataupun atau berkata naimil qurbi. Itu tu gapo lagi pakak-pakak yang mulia dan kecapai-kecapai batin hati yang basah luh yang mereka dapatkan akan dia dalam hati mereka tu pada bangun semaya malam. Min lazzatil unsi, daripada berlazat-lazat jinak hati billah. Lazzatil uns tu makna berjinak-jinak. Kayak kita liar kan dengan Allah Taala. Baca Quran pun tak gerak. Berzikir pun tak gerak. Semaya pun setakat tu ialah hak dia boleh buatnya. Lembek lotek, malah hangit, kalau main gagah selalu dah. Tu kalau jenis bahasa main atau benda hak lara kau gapo, hak tu tak sayaklah, segar lalu dah lah. Tapi kalau bahasa jenis orang panggil berzikir ingat ke Tuhan, penat, letih, tak cekak, tak gerak, ngatuk. Itu. Tak jinak kita, liar hati. Sani bedoh, pula. Tak ada ni. Semaya tu matadud pun tak. Allahu akbar, asa. Sani bedoh pula. Kelia tu hati. Tak ni. Orang wali tak liar dia jinak dengan Tuhan. Itu walazzati, dan kelazatan berjinak-jinak dengan Allah Taala. Wa tibil munajati, dan elok dia panggil. Elok ti ni molek munajat. Muluah berbicara dengan Allah Taala, munajat wal muhadatsat. Wa tibil munajati wal muhadatsati ma'allahi ta'ala, dan eloknya orang panggil berbisik-bisik dan bercakap-cakap serta Allah Taala. Gitu. Begitu apa? Itu setengah daripada manazil syarifah wa azwaqul latifah ni. Beberapa pangkat yang mulia dan beberapa kecapan di batin hati yang halus para aulia ni mereka dapat kat dia dalam hati-hati mereka ketika mana mereka bangun semaya malam. Apa? Wa tibil min tibil munajati wal muhadatsati ma Allah Taala, daripada elok berbisik-bisik dan bercakap-cakap serta Allah Taala. Hatta sehingga mana rayahnya? Rayah pada kata yajidu tadi tu, dapat bagi mereka itu waliullah arif billah. Hatta qala ba'duhum, sehingga telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu al-arif nabillah, kata oleh sebahagian mereka itu al-arif nabillah, in kana ahlul jannati fi misli ma nahnu fihi innahum la fi 'aishin tayyibin. Dia kata in kana ahlul jannati, jika adalah ahli syurga seesok, fi misli ma nahnu fihi, pada seumpama barang yang bermula kami padanya pada barang. Kalau ahli syurga esok dapat nikmat yang seperti mana kami dapat di dunia ni, apa? Iaitu azwaqun latifah, manazilun syarifah ni. Manazilatun syarifatu. Tu nikmat gapo? Tu kena daripada naimil qurbi wal lazzatil unsi wa tibil munajat wal muhadatsah ma Allah tadi. Kalau ahli syurga esok dapat hati tu dekat dengan Allah, lazat berjinak-jinak dengan Allah, molek berbisik-bisik dan bercakap-cakap serta Allah,
Kalau ahli syurga tu dapat seumpama apa yang kami padanya pada barang tersebut, innahum la fi 'aishin tayyibin. Sesungguhnya mereka itu ahlul jannah pasti berada pada kehidupan yang baik, yang molek, yang sangat elok. Itu. Jadi kalau tak dapat hak ni, tak soyaklah nikmat lain maknanya itu. Nikmat gapo? Minum arak, bidadari, makanan tu mewah dengan harta dengan apa dalam syurga. Bagi aulia illah, bagi arif nabillah, itu tidak dikira sebagai kehidupan yang baik di sisi mereka. Di sisi mereka kalau dapat syurga, tak dapat hak ni, tak baik. Mereka nak kalau dalam syurga tu tak dapat hal lain, tapi dapat hal tadi, hal tu baru hidupnya baik. Tak? Tu lagu tu. Tu tak nampak lah ni di jiwa kita, sebab kita sendiri tak lalu tu. Tak kecak qurbi ilallah tadi. Dekat hati dengan Allah, lazatnya berjinak-jinak hati dengan Allah. Moleknya berbisik-bisik dan bercakap serta Allah tu kita tak dapat. Maka kita duk bengok kelu. Nikmat gapo lagu tu? Nikmat ni kalau bidadari, makan sedap, mewah, raja kita ni ada istana berapa butir dalam syurga, tu baru sedap nikmat syurga. Itu kalau kita kira kita ahli dunia ni. Tapi ahlillah, al-arifuna billah, dia kata ahli syurga tu dapat hak seumpama ni barulah betul hidup tu bahagia sungguh. Kalau tak dapat seumpama ni, dapat hak lain-lain, tapi tak dapat hati dekat dengan Allah, tak dapat lazat berjinak-jinak hati dengan Allah, tak dapat sedap berbisik-bisik dan bercakap-cakap serta Allah, maka orang tu kalau duduk dalam syurga pun tak sedap dia tu. Itu orang wali Allah tu begitulah. Habis. Wa qala akharu, dan telah berkata yang lain pula daripada al-arif nabillah tadi. Tu. Wa qala akharu, dan telah berkata hak lain pula, ahlul laili fi lailihim, bermula ahli malam tu pada malam mereka itu ahli malam, ka ahli lahwi, seperti bandingannya ahli lahwi. Ahli lahwi ni mana? Orang yang ahli hibur. Ahli hiburan, orang yang suka hiburan, orang suka konsert, suka orang panggil muzik live band ni. Ahli hibur tu. Tu orang panggil ahli hibur. Sepertilah ahli hiburan fi lahwihim, pada hiburan mereka itu ahli lahwi. Jadi ahli malam, kita kata apa gak sedap sangat bangun tahajud, bangun zikir, bangun istighfar, bangun malam baca Quran, bangun apa sedap gapo tak tahu. Kata orang aribillah, ahlul laili fi lailihim, ahli yang bangun semaya malam pada malam mereka itu bandingannya ka ahli lahwi fi lahwihim, seperti orang ahli hiburan di dalam hiburan mereka itu ahli hiburan. Gitu. Tu pun tengok orang pergi konsert ada duduk gini, muka apa tape basi ke pereta mutu ada gitu. Tak ada. Pun tengok orang pergi konsert kan. Itu dah. Dia nyanyi sekali. Dia pun pucat baju boleh pada penyanyi di atas petah lagi. Betul tak? Seronok dia. Puas hati ni. Tengok ahli hiburan lagi disco ke apa. Cocok bintang suka ya. Gila. Musim pala. Puas hati ya. Tu. Bandingannya orang ahli lail, orang yang bangun semaya malam, pada malam mereka itu seperti orang ahli hiburan pada hiburan mereka. Kita hak tak pergi berhibur tu, nak tanya apa, sedap gapo, habis buik saja. Memang dia sedap lah, muka dia jangan nafsu ya dak tu ni. Dia berhibur gitu. Sama orang bangun semaya malam tiap malam, kita kata gapo gak sedap tidur lagi. Dia ada hiburan dia. Tu hiburan dia sedap. Bandingannya seumpama tadi lah. Tu. Habis situ. Wa qala akharu, dan telah berkata hak lain pula daripada arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala meliputi hebah di batin hati dia. Dia kata mana? Munzu arba'ina sanatan, sepanjang 40 tahun, ma ghammani, ma manafi dah. Ma manafi. Ma ghammani, tidak memejamlah aku syai'un, oleh sesuatu pun. Yang ni tidak memejam mata lah. Ghammani ghamma'ini lah. Ma ghammani, tidak memejamlah mata aku sedikit pun, illa tulu'ul fajri, melainkan terbitnya matahari, terbit fajar.
Tu artinya tak tidur malam. Ni kita huak duk nguak berapa puluh kali kata ni. Malam-malam Ramadan ni kalau boleh tak tidur. Jangan tidur kan? Tidur tengah hari ya. Tidur ke 12 ke 1. Tidur qailulah dia panggil. Tidur sekejap lah. Suruh bangun. Lepas tu tak tidur, baca Quran. Malam kita ngapa, zakarah. Kalau kita belajar kat puas-puas kita ambil semayam, zikir, minta doa dengan Allah Ta'ala, baca Quran. Kena we beza lah dengan malam hak tidak Ramadan ni. Malam Ramadan sudah dah kelas tadi ni. Boleh tidur dah. Malam tidak Ramadan, malam Ramadan kita hidupkan malam Ramadan. Dengan kelas kau dengan berapa ikut. Ni dok abai kata tak apa awi budak-budak rehat ya tak suat kelas ya. Baiknya dia kat sini. Jadi malam hak tidak Ramadan yang ngajar buat kelas. Malam hak Ramadan tak buat kelas. Ya pelik. Tu. Ya sepatut malam Ramadan ni kena kuat lagi mujahadah. Lepas kelas ni kita buat kelas pula buat kita dah bilik. Buat kelas pula. Rapat sahur lagi. Lepas sahur kita baca lalarai ramai-ramai. Lepas tu masuk kelas pula. Lepas tu bangun kelu kepala otak jeng dia. Tu. Tengok. Habis itu wa hadzan na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'il mararati. Gitu Wa hadzan na'imu, dan bermula ini nikmat ni. La yakunu, tidak adalah ia ini nikmat illa ba'da tajarru'i. Illa ba'da tajarru'il mararati, melainkan kemudian daripada tajarru' ni mana telah segala kepahitan, al mararati segala kepahitan, mur. Tu nikmat ni tak akan dapat, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, illa ba'da tajarru'il mararati wa tahammulil masyaqqati fil qiyami. Tu wa hadzan na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'il mararati wa tahammulil masyaqqati fil qiyami. Dan bermula ini nikmat. Tu nikmat yang disebutkan tadi tu la yakunu, tidak adalah ia ini nikmat illa, melainkan bila ada dia didapat ba'da tajarru'il mararati, melainkan kemudian daripada ditelahkan segala kepahit-pahitan, wa tahammulil masyaqqati, dan ditanggungkan akan segala keberatan fil qiyami, pada bangun semaya malam. Itu. Tu nikmat ni kalau kita tak terang duduk dalam kitab ni. Aku mana? Aku nikmat gapo? Macam gitulah hati kita. Lepas tu nak dapat ke mana? Mu sendiri kena buat. Mu sendiri kena ejah. Sebab tu orang duduk pondok ni orang hak pandai atur jadual sendiri. Ya pondok ni tak serupa dengan sekolah tahfiz. Kalau tahfiz tu kena ada jadual lah. Ya pondok ni dia orang panggil orang hak nak jadi matang dah. Ya atur jadual dia. Nak bangun, nak tidur masa mana. Nak tidur berapa minit, berapa jam. Tu. Lepas tu dia nak dapat ni, dia mujahadah. Dia nak tunggu tok guru belakang, kena gerak, kena buat program tahajud bersama-sama. Jadi macam orang awal pula kita ni. Macam orang kampung. Betul tak? Orang kampung gaya ada ke? Qiyamul lail bersama-sama. Ni. Tu zaman sekolah-sekolah harap lah ada Lutfi tak? Program mukhayyam terbawi kau gapo ni. Dua orang kampung boleh lah. Kita orang pondok tak perlu dah gitu. Lepas tu kita sendiri kita nak, kita belajar. Lagu mana yang lazat molek dekat hati Allah? Lazat berjinak-jinak dengan Allah ya. Aku rasa nak kalau nak nak ke mana? Nikmat ni tak akan dapat melainkan kemudian daripada telah segala kepahitan dan menanggung segala kepayahan pada bangun semaya malam. Aku nak dapat ni kena telah dulu pahit. Baru dapat nikmat tu. Apa kita nak segar, nak sihat, kau kena telah lah pahit obat tu. Kalau tak telah pahit obat tu, sakit situ lah. Tak asal lah orang panggil nikmat sihat tu. Gitu. Kama qala Utbatul Ghulami, seperti mana ay wazalikan na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'u ila akhir kainun kama. Adalah ia seperti mana barang qala yang telah diberkatalah Utbatul Ghulami oleh Utbah Al-Ghulam. Dia kata mana?
Tu dia kata kabattu laila 20 sanatan. Tu. Kabattu, menahanlah olehku. Mana menahan olehku daripada tidur lah maknanya. Kabattu anin naumi. Kabattu, menahanlah olehku laila akan waktu malam. Yang ni daripada tidur tu 20 sanatan. 20 tahun. 20 tahun bukan hari ni terai. Esok terai apa? Terai sekali tak dapat. Tak ada pun. Tak dapat aku qurbi ilallah. Nah, lazat ma Allah tadi tu. Walazzatil unsi billah. Nah, wal watibil munajat wal muhadasah ma Allah. Tak dapat pun asal lazat tu. Malah lewat tak jadi tu. Tengok kata Utbah Al-Ghulai kata kabatul laila 20 sanatan. Menahanlah olehku yang ni daripada tidur pada waktu malam tu 20 tahun. Wa tana'amtu, dan bernikmat-nikmatlah olehku, bersedak-sedaklah olehku bihi, dengan dia, ai bil laili 20 sanatan, 20 tahun pula. Mana 20 tahun dia mujahadah nak dapat benda ni. Baru lepas tu 20 tahun pula dia rasa dah lazat. Orang panggil bangun semaya malam, bangun menghidupkan malam. Habis. Kemudian katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa in qulta, maka jika engkau kata maza aqra'u fi salati bil laili wa kam raka'atin yanbaghi an usalli fa'lam ay fa aqulu laka i'lam wallahu a'lam. Di situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.